Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فلوين التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم الدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kurniaan nikmat dan anugerah yang Allah Taala telah curahkan kepada diri kita. InsyaAllah pada pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita akan meneruskan lagi sesi bacaan kitab tafsir Al-Quran Al-Karim daripada kitab Lubabut Tafsir, kitab ringkasan kepada tafsir Ibnu Katsir yang dikarang dan disusun oleh Al-Syeikh Dr. Abdullah bin Muhammad Al-Syeikh rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi darain amin. Tadi kita dah masuk pada surah An-Nazi'at. Berbaki satu surah maka selesailah juzuk 30. Selepas surah An-Nazi'at, surah An-Naba. Maka selepas tu kita baca pula juzuk 29 daripada kitab yang sama lah. Daripada jilid 10 ni kan. Kami jilid 10 dulu. Terus kita baca surah An-Nazi'at, merupakan surah ke-79, mempunyai 46 ayat. An-Nazi'at bermakna malaikat-malaikat yang mencabut nyawa. Jadi sebelum kita masuk tentang tafsir Al-Quran Al-Karim, suka saya untuk memperjelaskan dan memberi syarahan seringkas tentang malaikat, tentang para malaikat. Wajib kita sebagai mukallaf, iaitu orang yang berakal dan juga akil balik dan juga dah balik sampai umur, beriktikad Allah Ta'ala mempunyai banyak malaikat. Banyak malaikat. Dan malaikat ini bersifat, malaikat tidak bersifat seperti mana sifat manusia. Mereka diciptakan tanpa perantaraan ibu dan ayah. Mereka tidak makan, tidak minum dan juga tidak tidur. Juga tidak bersifat dengan sebarang jantina. Bukan jantan, bukan betina, bukan khunsa. Khunsa kawan, satu jenis manusia yang kurang sempurna. Dia ada dua alat kelamin. Pistol dia ada, menua perempuan pun dia ada. Itu khunsa. Jadi malaikat bukan perempuan, bukan lelaki, bukan khunsa. Siapa-siapa yang i'tiqad dan percaya malaikat ialah lelaki, maka dia fasik mubtadi'. Dia anggap sebagai fasik, iaitu melakukan dosa besar, dan juga mubtadi' ahli bid'ah. Barang siapa yang beriktikad dan percaya malaikat ialah wanita, perempuan, betina, maka kafir. Sebab apa? Sebab mereka mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebut wa ja'alul malaikata alladziina hum ibadur rahmani inatha. Puak-puak kafir yang menjadikan malaikat itu sebagai hamba Allah yang berjantina wanita. Jadi mereka percaya sebagaimana puak-puak kafir percaya malaikat itu wanita. Sebab itu kita sebut kafir. Sementara kalau dia percaya malaikat itu khunsa, lagilah kafir. Jadi kalau i'tiqad malaikat lelaki, sekadar fasik, masih belum kafir. Kalau i'tiqad malaikat itu perempuan, maka dia sama dengan kumpulan-kumpulan orang kafir yang mempercayai malaikat Allah itu perempuan. Maka mereka pun sama disifatkan dengan kekufuran. Okey, malaikat mereka juga jisim.
Jisim ni macam kita lah badannya jisim. Cuma mereka bukan diperbuat daripada tanah, tapi mereka diperbuat daripada cahaya yang halus. Halus ni maknanya kalau ada dinding macam ni, dia boleh tembus. Kalau kita teriki juga, pecah pada situ, faham tak? Sebab kita jismun kathif, tapi dalam malaikat dia halus. Mereka mampu berubah-ubah bentuk yang pelbagai. Kejap jadi orang, kejap datang dalam rupa malaikat yang asal. Itu malaikat diberi kemampuan oleh Allah Ta'ala untuk berubah-ubah bentuk. Dalam sebuah hadis Nabi bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat dicipta daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin min nar. Adapun jin dicipta daripada percikan api. Itu jin. Wa khuliqa Adam bima wusifa lakum. Adapun Nabi Adam dicipta daripada tanah liat. Boleh? Nah. Okey. Dan Nabi pun pernah bagi tahu kita, kadang-kadang malaikat datang kepada aku dalam bentuk seorang pemuda. Dan dia bercakap dengan aku, alhamdulillah aku faham apa yang diucapkan oleh malaikat tersebut. Dan malaikat ni ada banyak dah, banyak jenis. Ada yang mempunyai 2 sayap, ada yang mempunyai 3 sayap, ada yang mempunyai 4 sayap. Malah Sayyidina Jibril AS ada 600 sayap. Satu sayap sebagaimana pernah kita cerita, bila dibuka maka menutup sebahagian bumi. Buka 2 sayap untuk satu bumi. Satu baki lagi tu 598 sayap tu. Itu baru sayap. Sayap dengan badan besar. Badan ke sayap besar ni? Jadi bayanglah malaikat Jibril seorang tu besar mana? Bapak besar. Tak? Itu baru seorang. Sedangkan malaikat itu terlalu ramai. Nah, dan mereka diciptakan dalam keadaan membuat taat kepada Allah Ta'ala. Tidak ditarkib dan diisi dalam jiwa mereka sebarang nafsu. Tidak ada kecenderungan nak berkahwin, nak bersama, semua tidak ada. Malah semua itu hanya patuh kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada di antara mereka yang kerjanya menulis amal kebajikan kita, yang menjaga kita daripada keburukan, yang memikul arasy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang dicipta sejak daripada awal sampailah bila-bila bertasbih kepada Allah. Ada yang diciptakan untuk beristighfar untuk orang beriman, malaikat yang sujud, malaikat yang pergi balik bukan air tu atas turun balik, itu dia tugas dia. Ada malaikat rahmat, ada malaikat yang disebut sayyarah. Malaikat sayyarah ni adalah malaikat yang dicipta khas untuk mencari majlis-majlis zikir dan dinaungi oleh sayap mereka, tanda mereka redha dengan perbuatan ahli zikir dan ahli ilmu. Itu boleh? Itu sedikit sebanyak tentang malaikat. Kita baca tafsir. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ يَقُولُونَ أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ. Terus kita masuk buku surat 260. 5 ayat pertama ni sumpah. Allah Ta'ala bersumpah dengan jenis-jenis malaikat. Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Masruq, Sa'id bin Jubair, Abu Salih, Abu Duha As-Suddi berkata, "Wan nazi'ati gharqa," demi yang mencabut nyawa dengan keras, iaitu pada malaikat. Jadi demi malaikat yang mencabut nyawa dengan sangat keras, iaitu nyawa puak
puak-puak kafir yang mengingkari Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai zat yang layak disembah. Malaikat akan cabut nyawa mereka dengan sangat keras dan kasar. Dicabut nyawa mereka daripada kulit mereka, daripada kuku mereka, dan daripada setiap helai rambut yang ada pada badan tubuh mereka. Boleh? Itu cara malaikat cabut nyawa daripada orang kafir. Yang mereka maksudkan ialah tatkala malaikat itu mencabut nyawa anak cucu Adam, maka di antara mereka ada yang susah diambil nyawanya sehingga harus dicabut dengan keras, dan ada juga yang dicabut nyawanya dengan mudah, iaitu makna firman Allah Subhanahu wa taala ayat kedua, wal nashiqati nashqa. Dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lembah lembut, iaitu nyawa orang beriman, malaikat akan cabut dengan sangat lembut, seperti mana menarik rambut daripada tepung. Sangat lembut, sangat baik. Tapi sakit juga lah. Sebab tu Sayyidatina Aisyah pernah riwayatkan, dia kata, lepas aku tengok Nabi terseksa lah kita sebut, ataupun susah menghadapi sakaratul maut, maka lepas ni aku tak akan cemburu lah kalau aku dengar cerita orang mati senang, mati mudah apa semua. Sebab Rasulullah sendiri pun, walaupun paling mudah, paling lembut, paling comel, tapi siksaan tu ada, kesakitan tu masih ada, sakaratul maut tu ada. Tak, cuma ni beza lah dengan yang tadi. Yang tadi tarik sungguh, yang ni dengan lembut, walaupun rasa sakit. Siapa nak rasa ni? Nak rasa pekat, nak rasa belaka lah. Nak ni bukan pilihan. Demikian yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala, was-sabihati sabha. Ini ayat nombor 3. Jadi tadi Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat yang mencabut nyawa yang keras, dan Allah Ta'ala bersumpah demi malaikat yang cabut nyawa yang dengan lembut, dan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan iaitu para malaikat. Yang dimaksudkan yang turun itu ialah para malaikat yang turun. Sedangkan Qatadah mengemukakan iaitu bintang-bintang. Boleh? Jadi ayat nombor 3, was-sabihati sabha, Allah Ta'ala bersumpah demi malaikat yang turun dengan laju. Untuk apa turun dengan laju? Untuk melaksanakan perintah Tuhannya. Boleh? Maknanya dapat arahan itu terus turun tanpa bertangguh. Muka macam kita lah. Dengan azan tu ada lihat tenang, kat akhir waktu tu pun semayang. Malaikat bukan lagi tuan. Okey. Dan ayatnya azza wa jalla fas-sabiqati sabqa. Dan yang mendahului dengan kencang, iaitu demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Diriwayatkan daripada Ali, Masruq, Mujahid, Abu Salih dan Al-Hasan Al-Basri, iaitu para malaikat. Al-Hasan mengatakan dia lebih cepat kepada keimanan dan pembenaran. Jadi fas-sabiqati sabqa, iaitu malaikat yang mendahului dengan kencang kepada keimanan dan pembenaran. Sebahagian ahli tafsir sebut malaikat yang mendahului, membawa ruh-ruh orang beriman ke syurga. Bila mana orang beriman itu mati, sebagai pemakluman dan khabar gembira awal kepada mereka. Ada juga yang mentafsirkan begitu. Fas-sabiqati sabqa maknanya malaikat yang mendahului. Mendahului apa? Sama ada mendahului kepada keimanan, kebenaran, arahan Tuhan, ataupun mendahului membawa roh para orang beriman ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal-mudabbirati amra, dan yang mengatur urusan dunia. Ada demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Apa urusan dunia? Banyak kan? Menurunkan hujan, memberi rezeki kepada fulan, menyekat rezeki daripada fulan.
mendatangkan banjir, mendatangkan puting beliung dan sebagainya. Itu juga kerja para malaikat, dan mereka buat atas dasar patuh dan taat arahan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fal mudabbirati amra," dan yang mengatur urusan dunia. Ali, Mujahid, Atha, Abu Saleh, Al-Hasan, Qatadah, Rabi' bin Anas dan As-Suddi mengungkapkan iaitu para malaikat. Lalu Al-Hasan menambahkan mereka mengatur urusan dari langit sampai ke dunia, iaitu atas perintah Tuhannya Azza wa Jalla. Dan dalam hal yang terakhir ini mereka tidak berbeza pendapat. Ulama-ulama tadi tak berbeza pendapat. Maksud fal mudabbirati amra ialah para malaikat yang patuh dan akur dengan arahan Tuhannya pada sudut pekerjaan yang mereka wajib laksanakan di dunia. Okey. Jadi tadi sumpah baru. 5 ayat pertama tu sumpah. Demi malaikat yang mencabut nyawa yang dengan keras. Demi malaikat yang mencabut nyawa orang beriman dengan lembut. Demi malaikat yang turun daripada langit dengan cepat. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Demi malaikat yang mengatur alam. Jawab syaratnya tidak disebut dalam Quran. Jawab syaratnya ialah apa? Sesungguhnya kamu wahai manusia akan dibangkitkan kelak dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jawab syaratnya. Demi. Itu jawab syarat. Jawab syaratnya tak disebut dalam Quran secara jelas, tapi disebut dalam tafsir. Apa jawab syaratnya? Kamu wahai manusia secara yakin akan dibangkitkan dan dihisabkan. Faham tak? Sumpah dengan jawab syarat. Contoh saya sebut wallahi, itu sumpah. Aku akan makan nasi goreng Pattaya selepas ini. Itu jawab sumpah. Boleh? Demi Allah, aku tak akan bercakap lagi dah dengan Zaid. Demi Allah tu sumpah. Tak akan bercakap dengan Zaid tu jawab sumpah. Jadi kat sini 5 ayat pertama tu Allah Ta'ala bersumpah dengan malaikat. Jawab sumpahnya mana? Tidak disebut secara jelas, tapi diterangkan oleh para ulama dalam tafsir. Apa jawab syarat dia? Sesungguhnya kamu wahai manusia akan dibangkitkan kelak dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Okay, terus. Ayat berikutnya Allah Ta'ala terangkan tarikh ataupun waktu berlakunya hari kebangkitan. Ayatnya lebih lanjut, yauma tarjufur rajifah tatba'uha ar-radifah. Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam. Siapa yang meniup tiupan sangkakala? Malaikat Israfil. Tiupan pertama akan mematikan setiap perkara. Tatba'uha ar-radifah. Tiupan pertama itu diiringi dengan tiupan kedua. Tiupan kedua menghidupkan setiap perkara. Jadi ada tiupan sangkakala. Berapa kali? 2. Sekali ditiup semua mati. Kali kedua ditiup didengari oleh manusia dalam tanah, dan mereka sedar tak sedar terus bangkit. Dalam keadaan semua sekali telanjang, bulat, tidak berpakaian, tidak berselipar, tidak bersunat, sebagaimana telah kita terangkan pada sesi yang lepas. Boleh? Ibnu Abbas mengatakan 2 tiupan, iaitu tiupan pertama dan tiupan kedua. Itu selesai kat situ. Okey. Jadi hari kebangkitan ialah bila berlakunya tiupan sangkakala pertama sehingga mematikan semua manusia di tanah. Kemudian bila berlaku tiupan kedua, mereka semua dengar dan mereka terus dibangkitkan daripada kubur mereka. Qulubun yawma idzin wajifah. Macam mana hati perasaan manusia ketika itu? Disebut hati manusia pada waktu itu sangat takut, sangat gentar, iaitu manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala.
manusia yang kufur akan hari kiamat. Maka hari itu mereka sangat takut dan mata mereka menunduk ke bawah. Tunduk sebab malu, sebab hina. Kerana mereka dulu di dunia tidak percaya hari ini, sedangkan hari itu benar-benar berlaku kepada mereka. Kita baca. Qulubun yawma idzin wajifah, hati manusia pada waktu itu sangat takut. Ibnu Abbas mengatakan iaitu dalam keadaan takut. Demikian itu pula yang dikemukakan oleh Mujahid serta Qatadah. Absaruha khashi'ah, pandangannya tunduk hina pada orang kafir tadi yang mengingkari hari kebangkitan. Maksudnya pandangan para pemiliknya, pemilik hatilah, dinisbahkan hal ini kepadanya, dimaksudkan untuk mengungkapkan keadaan, iaitu dalam keadaan hina-hina kerana melihat pelbagai hal yang menakutkan. Terus yaqulun a inna marduduna fil hafirah. Kemudian puak kafir itu berkata, apa yang mereka kata bila mereka sebut ucapan ini? Mereka sebut ucapan ini ketika di dunia. Adakah kami akan dikembalikan semula selepas kami mati? Boleh? Tadi hari itu mereka bangun, tengok betul-betul berlaku. Dan mereka masa di dunia dulu mengingkari. Yaqulun, mereka orang-orang kafir berkata, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Kehidupan semula itu mana kehidupan dunia. Itu maksudnya dunia dulu. Bila Nabi sampaikan perkara tentang hari kiamat, hari kebangkitan dan sebagainya, mereka pun pelekeh. Adakah kami akan dibangkitkan semula? Ayat selepas itu disebut apa? Aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ini tak pelekeh Nabi bagaimana? Jadi mereka di dunia mereka tersebut, adakah kami akan dibangkitkan kepada kehidupan dunia, sedangkan kami hancur lumat. Hancur lumat. Mereka tidak percaya dan yakin. Kita baca firman Allah Subhanahu wa taala, yaqulun a inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, apakah kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? Iaitu orang-orang musyrik dari kaum Quraisy serta orang-orang yang berkata seperti ungkapan mereka. Tak ada salah satu-satu pun. Iaitu dalam mengingkari terjadinya hari kiamat. Mereka menjauhkan diri dari terjadinya hari kebangkitan setelah mereka ditempatkan dalam kubur. Demikian yang dikemukakan oleh Mujahid, dan sesudah jasad-jasad mereka hancur berkecai serta tulang belulang mereka berserakan dan hancur lumat. Maka ketika itu mereka berkata, aidza kunna idhaman nakhirah. Apakah akan dibangkitkan juga apabila telah menjadi tulang belulang yang hancur lumat? Ada yang membaca nakhirah, ada sebahagian qiraat baca nakhirah, ada alif. Tapi yang biasa kita baca nakhirah, tidak ada alif, yang bermakna hancur lumat, tulang belulang yang hancur lumat. Okey. Adapun Ibnu Abbas, Mujahid dan Qatadah mengatakan iaitu hancur berkecai. Sesudah itu Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengemukakan iaitu tulang belulang yang sudah hancur lumat serta angin yang telah menyerap masuk ke dalamnya. Boleh? Jadi kumpulan ini bila dibangkitkan, mereka rasa takut, mata mereka memandang ke bawah kerana berasa hina. Dan sifat mereka ketika di dunia, mereka mengingkari kebangkitan hari kiamat, malah memperlekeh Nabi. Ayat seterusnya dia juga disebut oleh puak-puak tadi di dunia, tilka illa karratul khasirah. Kalau begitu, rugilah kami. Ini dia bukan sebut sebagai satu i'tiqad dan kepercayaan, tapi nak memperlekeh Nabi. Kalau sungguh kami dibangkitkan kelak, lepas hancur lebur, tak dikembalikan pada jasad seperti sedia kala, kemudian diseksa, diazab, rugilah kami. Rugilah kami. Sebut tu kat i'tiqad tu, hanya nak memperlekeh Nabi. Okay, serta ucapan mereka tilka idzan karatul khasirah. Kalau demikian,
itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. Muhammad bin Ka'ab berkata, kaum Quraisy mengungkapkan seandainya Allah menghidupkan kita kembali setelah kematian kita, maka kita benar-benar rugi. Disebut secara istihza', iaitu nak menghina agama dan seruan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi sebagai menolak kejahilan dan kebodohan mereka. Allah Ta'ala sebut apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa innama hiya zajratun wahidah fa idahum bis-sahirah. Yang kamu ingkar tadi itu, sesungguhnya pengembalian itu adalah dengan satu kali tiupan sahaja. Maka dengan serta-merta mereka kembali di permukaan bumi. Yang kamu kata susah nak dihidupkan semula sebab dah hancur lebur tu, benda tu sebenarnya ringkas dan simple bagi aku. Selepas tiupan pertama semua mati, dengan tiupan kedua terus dibangkitkan oleh malaikat. Nah, cuma kat sini bukan dibangkitkan di muka bumi ni lah. Sebab dalam Quran juga disebut yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari di mana bumi itu diubah dengan bumi yang lain. Jadi di tanah juga, di satu hamparan yang luas, tapi bukan bumi yang kita pijak hari ini, yang lain ditukar. Dalam sebuah hadis disebut yuhsyarun nasu yawmal qiyamah ala ardin bayda afra. Manusia akan dibangkitkan pada hari kiamat di atas tanah yang putih yang tak pernah dipijak langsung. Seperti mana kursah an-naqi laisa fiha alamul ahad, seperti mana roti yang putih, tidak ada sebarang tanda di atasnya sebelum dipegang, disicah dan sebagainya. Maknanya tanah itu memang tak pernah dipijak oleh sesiapa. Tanah baru pula yang manusia akan dibangkitkan di atasnya. Boleh? Nah, sesungguhnya kita baca, sesungguhnya pengembalian itu adalah dengan satu kali tiupan. Satu kali tiupan itu untuk dibangkit lah. Tak dinafikan tiupan itu dua kali, sekali untuk mati, sekali untuk bangkit. Jadi untuk dibangkitkan semula tak perlu beberapa kali tiupan, tak sekali je padan dah. Nak kata ringkas mudah bagi Allah Ta'ala, bukan seperti mana yang kamu sangka ianya susah dan sukar. Maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Artinya yang demikian itu merupakan satu perintah sahaja dari Allah. Tiada duanya, serta tidak juga ada pengulangan. Dah. Mana sekali perintah taat terus dah. Semua yang diarahkan semua taat. Tiba-tiba umat manusia bangkit lalu melihat sesama mereka ketika Allah memerintahkan Israfil agar meniupkan satu kali sebagai tanda kebangkitan. Dengan serta-merta generasi pertama hingga yang terakhir bangkit di hadapan Tuhan Azza wa Jalla lalu melepaskan pandangan. Maknanya sejak daripada Nabi Adam sampailah manusia yang terakhir, dengan sekali tiup semua bangkit. Berapa tak tahu berapa orang lah, tak tahu berapa orang, terlalu ramai. Nah, jadi kita harap pada hari tersebut kita berjaya, insya-Allah taala. Lalu firman Allah Subhanahu wa taala, fa idahum bis-sahirah, maka dengan serta-merta mereka hidup kembali di permukaan bumi. Yang benar kata as-sahirah ialah bumi, berarti bumi. Selesai kat situ, kemudian Allah Ta'ala berpindah menceritakan tentang kisah Nabi Musa dengan Fir'aun pada pengat, sebagai satu apa? Satu tasliyah ataupun membodek, mengambil hati Rasulullah. Nabi kan anaknya dibuat jahat oleh puak-puak kafir Quraisy kan. Jadi Allah Ta'ala beritahu kisah-kisah Nabi-Nabi sebelum ni sebagai satu motivasi. Bahasa kita motivasi kepada Rasulullah untuk terus berdakwah dan tidak putus asa. Okey. Hal ada, baca dulu tak? Baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithu Musa
إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberitahu rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang hamba sekaligus rasulnya, iaitu Musa alaihi salam. Dan dia telah mengutusnya kepada Firaun dan telah memperkuat diri dengan beberapa mukjizat. Maknanya Allah Taala utus Nabi beserta dengan mukjizat Nabi Musa. Namun demikian Firaun tetap sahaja di dalam kekufuran dan dalam kesewenangannya, sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka dengan azab dari Tuhan yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Maka demikian juga akibat yang akan diterima oleh orang-orang yang terus menyalahimu, wahai Muhammad, dan mendustakan apa yang kamu bawa. Oleh kerana itu, pada akhir kisah ini, dia Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Kita tengok. Dengan demikian firman Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadits Musa? Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad kisah Musa? Ini uslub ataupun style orang tak nak tarik minat Nabi tu dengar lah. Tahu tak mau cerita kita nak cerita ke anak-anak. Jadi anak-anak pun fokus dengar. Lebih kurang lah. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad kisah Musa? Maksudnya, apakah engkau Muhammad sudah pernah mendengar berita tentang Musa? Idh nada rabbuhu. Dia mula dengan cerita. Tatkala Tuhan yang memanggilnya, iaitu Allah mengajak Nabi Musa AS berbicara dan bersembang lalu memanggilnya. Panggil di mana? Bil wadil muqaddas tuwa, di lembah suci, iaitu di lembah tua. Bukan tua Dawang muda. Lembah tua, nama lembah, nama tempat tua. Di mana tempat tu? Di bawah gunung ataupun bukit Sainai. Saya tak sampai-sampai mau ke sana duduk Mesir. Masa duduk Mesir dulu tak minat berjalan. Memang jenis tak minat berjalan lah saya ni. Tapi ditakdirkan berkahwin awal, terpaksa layan lah. Lepas berkahwin tu lagi saya nak lah macam-macam tempat ni. Saya nak tadi pergi banyak tempat lah sampai bermalam di tempat tersebut. Sebab apa? Meraihkan isteri tercinta. Boleh? Ayo. Okey. Cuma tempat ni tak pergi lagi ni. Ada rezeki pergi Pulau Mesir insya-Allah. Jadi iaitu nama suatu lembah, demikian menurut pendapat yang benar. Tengok lagi. Lalu dia berfirman kepada Musa, Allah Ta'ala berfirman kepada Musa, izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Jadi arahan daripada Allah Ta'ala untuk pergi kepada Fir'aun. Fir'aun ni gelaran kepada Raja Mesir. Nama dia mungkin nama lain, tapi gelaran. Macam di Malaysia Sultan di tempat lain ada gelaran dia lah. Ataupun raja di tempat itu. Ada Firaun ni gelaran di tempat, gelaran raja di tempat tersebut. Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Maksudnya dia sombong sewenang-wenangnya dan berlakulah zalim. Kemudian faqul hal laka ila an tazakka.
Dan katakanlah kepada Fir'aun, wahai Musa, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala ajar Nabi Musa untuk bercakap, ataupun Allah Ta'ala ceritakan tentang Nabi Musa yang mengajak Fir'aun dengan sangat lembut dan baik. Bukan gigi tu kamu ni kafir, bodoh, kamu ni buat zalim, kamu ni bagi lebih kurang 300 makian. Lepas tu jom kita menyembah Allah Ta'ala. Memang awal kena reject dah. Tapi diajak dengan lembut. Itu cara berdakwah lah. Kalau orang tu do'orok, orang tu kepala pengat, tapi selagi mana dia manusia ni, dia ada naluri lah. Jadi kalau kita ajak dengan lembut, peratus untuk diterima tu lebih besar lah. Kalau tak ada nok lah. Tapi kalau dia berdawai, kita dah maki hamun, awal kawan tu tarik diri je, Assalamualaikum, dia pun belah. Tak ada apa-apa. Jadi itu cara dia. Dan katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri dari kesesatan? Ini persoalan ni, bukan bagi arahan. Bukan taatlah, sembuhlah, tak. Tanya dulu. Saya tak bersembang. Apa bagi? Bahasa kita bagi apa? Diplomasi yang nama. Tak, tu bahasa diplomasi. Maksudnya ialah, katakanlah kepada Fir'aun, adakah kamu ingin memenuhi ajakan ke satu jalan yang dapat kamu jadikan untuk membersihkan dirimu, iaitu menyerahkan diri dan mentaati. Bukan sekadar diajak dengan lembut, malah diberi tawaran, aku yang akan pimpin kamu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, iaitu aku tunjukkan kepadamu untuk menyembah Allah. Macam mana caranya? Fatakhsha, agar kamu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya sehingga hatimu menjadi tunduk kepadanya serta taat dan penuh kekhusyukan, setelah sebelumnya hatimu membatu dan jauh dari kebaikan. Okey, boleh? Tengok cara Nabi Musa mengajak Fir'aun. Fir'aun ni kira tak ada dah lepas dia tu. Bukan sekadar membunuh, buat kezaliman, malah mengaku Tuhan. Dalam ayat Quran yang kita akan baca ni pun ada sebut, dia mengaku dia Tuhan. Tapi cara Nabi Musa ajak kekal dengan penuh kelembutan. Benda ni kalau tidak disokong oleh apa nama tu, pertolongan ilahi, tak jadi. Tak, kita ni cepat nak marah, pengadap sendiri pun suruh dia jadi. Budak ni lebih kurang, kamu dapat. Tapi tak. Nabi Musa penuh sabar mengajar. Berbeza dengan sebahagian pendakwah-pendakwah, ustaz-ustaz yang bukan mengajar dengan baik, malah menuduh dulu. Ni buat syirik, ni kafir, ni. Bila cop gitu pada umat Islam, makuh orang nak dengar. Dah, jadi lain jauh. Terus, fa'arahu al-ayat al-kubra. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Mukjizat maksudnya perkara yang pelik yang diiringi dengan dakwaan sebagai Rasul. Lepas dia mendakwa dia Rasul, dua mukjizat untuk menyokong dakwaan tersebut. Jadi Nabi Musa memperlihatkan kepada Fir'aun satu tanda mukjizat yang besar. Apa dia? Tongkat yang berubah menjadi ular. Ubah sungguh ni. Dan ular tu ular sungguh. Iaitu Musa memperlihatkan kepada Fir'aun hujah yang sangat kuat dan bukti yang jelas mengenai kebenaran apa yang dibawanya dari sisi Allah, di samping menyerukan dakwah yang hak benar tersebut. Dan fakadzdzaba wa 'asa, pada pengat. Jadi tetapi Fir'aun tetap mendustakan dan menderhakai. Itu kata hidayah. Depan mata dah tu tongkat jadi ular. Mana ada dah hari ni? Dah. Yang ada kita tengok tu selap mata ni berdoa je. Benda dia apa nama? Asal bukan begitu.
Silap mata kita tengok. Dia tak silap. Betul tak? Mana hakikatnya benda tu boleh dicipta, boleh dibuat sampai kita tengok pelik. Padahal tak pelik pun. Tapi ni tak, memang berubah sungguh daripada kayu menjadi ular. Dan perkara yang sama pernah berlaku pada Nabi. Nabi bagi pedang kepada Sayyidah Uqashah. Seorang saya tak ingat. Ketika mana pedang dia patah ataupun hilang begitu, ambil, campur begitu, silap bukan pedang. Ketika mana Sayyidah Uqashah pedangnya patah ataupun hilang, masa perang, maka Nabi ambil kayu ataupun lepuh hal itu Nabi bagi. Sampai kat tangan Uqashah jadi pedang yang sangat tajam. Dan digunakan untuk peperangan yang sedang berlaku dan akan datang. Tu berlaku juga pada Rasulullah, mengubahnya sesuatu kepada sesuatu. Hasilnya hatinya tetap kufur. Maknanya dia mendustakan kebenaran dan menentang ketaatan yang diperintahkan kepadanya. Hasilnya hatinya tetap kufur serta tidak mahu memenuhi ajakan Musa, baik batin maupun lahir. Pengetahuannya mengenai kebenaran yang dibawa oleh Musa tidak dapat dipastikan bahawa dia beriman kepadanya. Kerana makrifat itu ialah ilmu hati, sedangkan iman ialah peramalannya yang merupakan ketundukan dan kepasrahan kepada kebenaran. Boleh jadi Fir'aun percaya je Musa itu sebagai Nabi. Mana ada orang boleh ubah kayu menjadi ular. Ular pula ular yang besar, yang gagah, yang boleh makan ular-ular ahli sihir yang lain. Tak. Tapi iman bukan sekadar percaya dalam hati, tapi tunjuk dan akur. Jadi kekallah si Fir'aun ni melakukan kedustaan kepada Rasul. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma adbara yas'a." Kemudian dia berpaling lalu berusaha menentang Musa. Maksudnya dalam rangka menyambut kebenaran dengan kebatilan, maka Fir'aun mengumpulkan para ahli sihir untuk menghadapi pelbagai mukjizat yang sangat hebat yang dibawa oleh Musa AS. Fahasyara fanada, maka dia mengumpul pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil, iaitu kaumnya. Jadi lepas nampak apa nama tadi, ular tadi, dia lari ke belakang. Dan kemudian dia mengumpulkan ahli sihir, mengumpulkan pembesar-pembesarnya, dan lalu dia berkata, faqala ana rabbukumul a'la. Lalu berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula. Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia. Maksudnya Allah menimpakan azab kepadanya sekaligus, dijadikan sebagai ibrah, pengajaran dan pelajaran bagi orang-orang sepertinya dari mereka yang berbuat sewenang-wenangnya di dunia. Dan yang benar bahawa pengertian yang dimaksudkan dengan firman nakal al-akhirati wal ula, dengan azab terakhir dan azab yang pertama ialah azab di dunia dan azab di akhirat. Allah na'am. Okey. Jadi kisah Fir'aun ni semua makruf kan. Nanti dalam keadaan lemas. Ketika mana Nabi Musa membelah laut. Dan jasadnya disemadikan di museum di Mesir. Saya pernah sampai ke museum itu. Saya tengoklah peninggalan Mesir purba ni. Cuma dia tak tengok Fir'aun tu, celaka semua Fir'aun. Masuk museum tu satu hal lah, tak tengok dia kena bayar lagi duit. Faham tak? Jadi saya tak masuk. Sayang. Tapi memang jasad ni disebut dalam Quran memang dikekalkan sebagai ibrah kepada kita. Jadi satu bangunan besar museum, lepas tu Fir'aun tu duduk dalam tempat khusus. Benar? Jadi masa hidup celaka, akhirat masa dah mati pun menyusah hal itu. Nak tengok tubuh dia pun kena bayar. Tapi siapa-siapa yang pergi ada duit masuklah. Tengok Fir'aun ambil ibrah. Dan itu membenarkan mukjizat Quran lah. Fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maksudnya hari ini kami selamatkan kamu dan kami kekalkan anggota badan kamu supaya menjadi iktibar untuk orang akan datang.
Jadi kekalnya tubuh tu tidak lain hanya nak membenarkan mukjizat Al-Quranul Karim yang menyebut dan memberitahu perkara tersebut. Ayatnya inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha, sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya, iaitu bagi orang-orang yang mahu mengambil pelajaran dan berhati-hati. Selepas tu Allah menceritakan pula tentang golongan-golongan kafir Quraisy yang sombong dan tidak akur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Jadi minggu depan kita habiskan surah An-Nazi'at, kemudian kita akan masuk surah An-Naba, insya-Allah. Ada 10 minit kita baca sikit daripada kitab terjemahan saya ni. Sampai mana kita? Tak ada yang tanya. Okey, masalah berkaitan sujud sahwi. Yang kedua. Okey. Ini seperti anda dulu sekali. Tak mau baca. Masalah nombor 2. Jika datang syak pada bilangan rakaat, kemudian syak itu hilang, apakah hukumnya? Apakah seseorang itu sunat sujud sahwi atau tidak di akhir solatnya? Datang syak, kemudian syak itu hilang. Muka surat 83, muka surat 83 bawah sekali tu. Kita Kelantan tu. Asal Kelantan. Cuba. Jadi masalah kita nak bincang ni, dia syak pada bilangan rakaat, kemudian syak tu hilang. Soalannya, sunat ada sujud sahwi di akhir solat. Ada beberapa perincian hukum. Padanya ada perincian hukum. Ada 2. Yang pertama, ada kala syak datang dan hilang sebelum memberi salam, maka perlu diperhatikan. Syak tu datang masa solat, syak tu hilang sebelum memberi salam. Tu pun ada 2 gambaran bawah. Pertama, jika hilangnya syak selepas melakukan perkara yang disangkakan tambahan, maka disunatkan sujud sahwi. Gambarannya ialah seseorang syak pada rakaat solat 4 rakaat, silap, pada solat 4 rakaat, maka dia menambah 1 rakaat sebagai langkah ikhtiyar, iaitu berjaga-jaga. Kemudian nyata baginya rakaat yang ditambah merupakan rakaat ke-5, sedangkan dia berada dalam tahiyat akhir, maka di sini disunatkan baginya sujud sahwi. Yang pertama ialah nak ni tak? Tak ya. Dia sembahyang 3/4. Kita ambil 3 kan? Bila ambil 3 kena tambah 1. Jadi tambah 1. Sembahyang tahiyat akhir. Okey, at-tahiyatu lillah, salamun alaikum. Masa baca tahiyat akhir tu syak tu hilang. Syak tu hilang. Mana dia tidak syak lagi. 3/4, malah dia yakin itu yang ke-5. Faham tak? Sebab 3/4 kita ambil 3, kita tambah betul. Yang kita tambah tu kemungkinan yang ke-4, kemungkinan yang ke-5. Sebelum bagi salam, dia yakin itu yang ke-5. Jadi confirm tak dia tambah? Confirm dia tambah kan? Sunat sujud sahwi. Sebab confirm dia tambah 1 rakaat. Boleh? Satu. Tengok dulu. Yang 2, nombor 2. Jika hilangnya syak sebelum seseorang itu melakukan perbuatan yang dikemungkinankan sebagai tambahan, maka tidak perlu dia sujud sahwi. Gambarannya ialah seseorang itu syak pada solat 4 rakaat, sedangkan dia berada pada rakaat ke-3. Jika rakaat tersebut rakaat ke-3 atau ke-4, kemudian syaknya itu hilang sebelum dia bangun pada rakaat ke-4. Di sini tidak disunatkan dia sujud sahwi kerana syaknya hilang sebelum dia melaksanakan rakaat yang diihtimalkan, dikemungkinankan
sebagai tambahan gini ya. Ini sembahyang 3 ke 4, 3 ke 4. Belum habis? 3. Betul. Satu hari sembahyang. Rakaat ketiga ni. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu. Duduk, sujud. Betul, duduk antara 2 sujud. Masa duduk antara 2 sujud datang syak. 3 ke 4, 3 ke 4. Kena ambil apa? 3. Lepas tu dia sujud balik. Sujud kedua kan? Masa sujud yang kedua tu, syak tu hilang. Dia yakin aku sekarang ni lah pada rakaat ketiga, lepas tu rakaat keempat. Faham tak? Syak tu berlaku pada rakaat ketiga, syak tu hilang pada rakaat ketiga. Mudah begitu. Syak datang ketiga rakaat ketiga. Masa sembahyang rakaat ketiga, 3 ke 4, 3 ke 4, ambil 3. Lepas tu waktu sujud ke, waktu duduk antara 2 sujud ke, dalam rakaat ketiga juga syak tu hilang. Tak? Confirm itu yang ke 3. Sebelum dia buat yang ke 4. Maka ketika itu dia kena bangunlah 1 rakaat sebab dia yakin 3 kan. Zuhur ada 4. Cuma di akhir solat dia tak perlu sujud sahwi. Sebab apa? Sebab syak tu datang pada rakaat ketiga dan syak tu hilang sebelum buat rakaat keempat. Syak tu hilang pada rakaat ketiga juga. Jadi kalau syak tu hilang sebelum kita buat 1 rakaat yang kemungkinan keempat, kemungkinan kelima, maka tak disunahkan kita sujud sahwi. Itu satu. Yang kedua, adakala seseorang itu syakhs lepas memberi salam, lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka dalam situasi ini ianya tidak memberi mudarat pada kesahihan salatnya. Lepas sembahyang baru syak, aku tak ada 3 ke 4 zuhur tadi. Apa kesan dia? Sembahyang sah. Berbeza kalau yakin kan? Kalau yakin 3 itu kena masuk balik, tambah 1 lagi. Ini syak 3 ke 4, 3 ke 4. Lepas habis saat sembahyang, lepas bagi salam, yang itu kita sebut sembahyang dah sah dah. Tak nak wasbah apa semua, terus sahaja zikir-zikir, doa selesai. Kerana yang zahir, solatnya selesai ditunaikan dalam keadaan sah. Melainkan jika syak itu pada niat. Tapi kalau syak pada 3 benda ni, pada apa? Niat. Lepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tadi niat sembahyang zuhur lah, so itu niat iktikaf. Supaya kita tengok. Kalau syak pada niat, maka kena start semula. Dia bagi mudarat kepada kesahihan salat. Takbiratul ihram, syak. Aku tak ada sembahyang ada takbir tau. Kan terus sembahyang gitu. Tak ada takbiratul ihram, tak ada pemula. Itu pun memberi kesan dia kena ulang semula solat. Atau bersuci. Aku masa sembahyang tadi dalam keadaan wudu ataupun tidak. Maknanya dia yakin dia tertandas. Dia ceritanya gini, gambarnya gini. Dia yakin dia tertandas, lepas tu sembahyang. Lepas bagi salam dia syak, aku pergi tandas ni dan wudu ke belum? Lepas pergi tandas lah, lepas berok tu lah. Tak, kena sebut juga. Lepas berok kecil lah, aku dah ambil wudu ke belum? Tak, bila berlaku syak pada wudu tu, maka dia kena start semula sembahyang. Boleh tak berlaku? Boleh. Saya semalam mengajar tuition. Belajar form 5 Ma'adah Fisturah Negeri Pahang. Tempat saya berkhidmat dulu. Dia bagi-bagi mengajar tuition 8 sampai pukul 7.30 sampai 9.30 pagi malam. Jadi sembahyang maghrib saya siap pergi kuliah 2 jam, habis balik tu duduk dengar ceramah apa semua, nak tidur. Nampak dah pukul 1 pukul 12.30 nak tidur. Aku isyak main ke belum? Mikir-mikir belum sembahyang punya. Belum sembahyang. Nak tidur sangat dah tu.
Ambil sembahyang. Ingat sembahyang tu hari Ahad, tak ingat langsung. Jadi boleh berlaku pun. Syak pada niat takbiratul ihram ataupun bersuci. Maka wajib baginya mengulang semula solat dari awal. Boleh? Macam lagi? Allahu a'lam tu macam lagi. Allahu ada sahut tu mana nak suruh menti tu. Allahu a'lam bissawab. Tak boleh kita baca perlahan. InsyaAllah nanti kita masuk masalah nombor 3. Masalah dia ni. Tinggal tajak awal. Kita tinggal, Tok Imam tinggal, boleh nak buat. Itu masa sesi akan datang. InsyaAllah ta'ala. Untuk akan datang kita baca 2 terus. Ketiga ke 4. Tinggal tasyahud awal dan tinggal kunut. Sama ada imam tinggal ataupun makmum tinggal, sama ada sengaja ataupun terlupa, semua itu ada hukum hakam yang berkait. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya nak tanya, kita nak renew IC. Chip IC saya rosak. Di mana? IC ada kan? Buat apa Syah? Ya, kalau chip rosak. Alhamdulillah lah. Lega sikit tengok 10. Allahu a'lam. Barakallahu.